Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Innahul hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali ashabil azam syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Apa khabar jemaah sekalian? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Tuan Pengurusi Masjid Surau, Ahli Jabatan Kuasa Surau, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Muslimin, Muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita berjumpa lagi insya-Allah. Alhamdulillah. Ala kulli hal kita pergi teruslah kepada muka surat 68. Muka surat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Perkara 85. Perkara 85. Kami meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As daripada Nabi bahawa apabila baginda nak masuk masjid, baginda sallallahu alaihi wasallam membaca A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Qala fa idza qala dzalik qala syaitan hufiza minni sa'iral yaum. Jadi ini satu lagi zikir yang boleh kita baca apabila kita nak masuk masjid. Iaitu A'udzubillahil azim. Aku berlindung. Aku berlindung. Billah dengan Allah. Itu kepada Allah. Al-azim yang maha agung. Wa biwajhihil karim, dengan wajahnya yang maha mulia. Wajah Allah yang maha mulia. Tapi dalam ilmu tauhid, perkara wajah ini kita taklah mentafsirkan atau menterjemahkan seperti wajah makhluk. Jadi Allah itu laisa kamitslihi syai'. Jadi bila bagi ulama-ulama salaf kata wajahlah, tapi tak serupa dengan makhluk dan tak boleh kita nak bayangkan. Artinya dalam pengetahuan Allah. Dalam pengetahuan Allah bahawa di wajah itu kita ini berada di hadapan Allah. Allah mengetahui. Jadi oleh itu Allah yang maha karim. Allah yang maha mulia. Wa sultanihil qadim, dan kekuasaannya yang lampau. Yang qadim. Ya. Minasyaitonir rajim, daripada godaan syaitan yang terkutuk, ar-rajim, yang terkutuk. Jika dia membaca qala fa idza qala zalik. Jadi Nabi kata apabila seseorang yang masuk masjid itu baca ayat-ayat tadi, A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Dia kata kalau itulah yang dibacanya, maka apa kata syaitan? Qala asy-syaitan hufiza minni sa'iral yaum. Jadi syaitan akan sebut dia telah dijaga dariku sepanjang hari ini. Maksudnya hufiza, dia terpelihara. Jadi orang yang membaca itu pada hari itu, satu hari itu sa'iral yaum, sepanjang-panjang hari itu, kalau sekiranya dia pergi subuh, dia baca doa ini ataupun zikir ini, maka sepanjang hari itu dia selamat daripada godaan syaitan.
Dia terpelihara. Jadi protected. Jadi ayat ini atau zikir ini sebagai satu protection, satu halangan, satu tembok atau suatu perkara yang menghalang kita, yang boleh syaitan itu mendekati kita. Jadi dia katakan syaitan akan sebut hufizah, dia terselamat, dia terpelihara daripada aku, kata syaitan. Jadi artinya syaitan surrender. Syaitan angkat tangan surrender. Orang ni dah baca dah lafaz dah. Bismillahil azim, dengan nama Allah yang maha agung. Wa biwajhihil karim, dengan wajah Allah yang maha mulia. Minasyaitan rajim, dengan syaitan itulah yang kita nak lindung daripada syaitan itu. Jadi maka syaitan sendiri mengisytiharkan ataupun mengakui bahawa orang ini selamatlah daripada aku. Syaitan ni dia tahu dia memang penggoda dan perosak manusia. Lepas tu dia kata, kalau orang tak baca ini, berarti orang itu sentiasa terdedah, expose. Terdedahlah orang yang tidak membaca zikir-zikir ini, apabila nak masuk masjid, dia terdedah. Dia terbuka kepada godaan dan nodaan syaitan, gangguan syaitan. Dan bisikan-bisikan syaitan akan datang pada dia. Jadi oleh itu, untuk tidak berlaku ataupun untuk kita ada satu protection kita, halangan ataupun tembok penghalang di antara syaitan dengan kita itu, inilah zikirnya. Kalau ini zikir yang kita boleh baca, berarti syaitan dah surrender. Dia angkat bendera putih lah. Dia tak boleh mendekati kita. Dia sendiri sebut. Bukan kita yang sebut. Dia sendiri melafazkan hufizah minni. Minni itu daripada aku. Sa'irul yaum, sepanjang hari itu. Sampailah maghrib nanti. Maghrib nak masuk maghrib, dia datang pula. Dia datang pula masjid untuk solat maghrib, baca lagi. Setiap kali masuk masjid, dia baca zikir ini, maka dia akan selamat daripada syaitan. Jadi kalau ini yang disebut, mengapa kita tidak amalkan? Dan kita memang nak elak daripada syaitan pun. Dan sekarang ni memang banyak syaitan. Kalau di Palestin tu syaitan saja. Sebanyak-banyak syaitan tu. Hari-hari dia membunuh orang. Hari-hari dia menumpah darah orang Islam. Siapa yang menumpah atau membunuh seorang Islam dengan sengaja, berarti dia membunuh seluruh umat Islam sedunia ini. Itulah balasannya. Balasan orang yang membunuh orang Islam dengan sengaja, seolah-olah dia membunuh seluruh orang Islam satu dunia ini. Itulah ganjaran dosa dan balasan Allah pada si pembunuh itu. Ini bukan seorang, dah berpuluh ribu orang dah. Beribu-ribu orang. Setiap hari 15 orang, 100 orang, 1000 orang. Ini bukan sahaja manusia, makhluk-makhluk lain pun musnah. Makhluk lain pun musnah. Khutbah Jumaat kita baru ni berkaitan dengan hari menjaga alam sekitar. Alam sekitar ini perlu dijaga. Dan Allah mencipta alam sekitar ini untuk manusia. Walaupun makhluk-makhluk di sana ada haiwan, ada tumbuh-tumbuhan, ada tanaman-tanaman dan lain-lain, ada untuk manusia. Dan sekiranya semuanya itu sudah dimusnahkan, berarti dia telah melakukan suatu pengkhianatan, satu kefasadan. Fasad. Lepas itu, bila Allah nak menciptakan anak Adam ini, maka malaikat Jibril bertanya, apakah engkau ya Allah nak ciptakan orang yang melakukan kemusnahan pertumpahan darah, wa yasfikud dima? Ya. Mereka itu melakukan kefasadan di muka bumi dan wa yasfikud dima. Inilah dia orangnya. Dan para malaikat menegur. Tapi Allah nyebut, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Jadi Allah tahu. Lepas itu dia cipta Adam. Dan Adam ini akhirnya jadilah yang berlaku pada manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah, yang degil dan engkar dan sombong. Dan mereka inilah yang banyak diturunkan para anbiya dan rasul-rasul di kalangan mereka. Karena sombong, kedegilan dan angkuh dan sebagainya, engkar mereka itu kepada Allah, maka turun Nabi yang begitu banyak dan mereka tak beriman dengan Nabi-Nabi mereka. Mereka bahkan membunuh para anbiya dan rasul-rasul. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan semuanya itu. Semua daripada Bani Israel. Dan itulah sehingga sekarang. Baik. Jadi syaitan ini
dah masuk dalam fikiran manusia, dia jadi syaitan. Kan? Syaitan ini dia tidak ada rasa bersalah ataupun dia tidak rasa sesuatu yang dia buat itu bersalah dan bahkan dia angkuh dan sombong lagi. Baik. Jadi dengan kerana itu, marilah kita amalkan. Bila nak masuk masjid, Auzubillahi azim. Bismillah itu mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi azim wa biwajhihil karim minasyaitan wa bisultanil qadim minasyaitanir rajim. Ini semua perkara yang menjadi protection, jadi apa nama tu, perisai. Jadi perisai kita di antara kita dengan syaitan. InsyaAllah. Jadi moga-moga kita tak menjadi syaitan rupa manusia. Syaitan ini dua jenis. Satu betul-betul syaitan sendiri yang aslinya, dan satu lagi syaitan yang bukan asli tapi kelakuan dan perangai dan akhlaknya syaitan. Rupanya manusia. Manusia ni. Lepas tu dalam surah apa tu, kita minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Surah apa tu? Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqa, min syarri naffasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Itu berkaitan orang yang hasad lagi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Jin ini pun syaitan jugalah. Daripada rumpun dan spesies syaitan. Baik. Jadi oleh itu mari kita amalkan zikir ini, kerana ini zikir yang diamal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita selamat. Kemudian, dan hadis ini hadis hasan ya, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang baik. 86, kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni daripada Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nak masuk ke dalam masjid mengucapkan bismillahi Allahumma salli ala Muhammad, wa idza kharaja qala bismillahi Allahumma salli ala Muhammad. Ya, baik. Jadi saya nak pergi lebih lanjut sikit tentang hadis tadi, iaitu yang bismillahirrahmanirrahim tadi. Ada maklumat yang boleh kita luaskan lagi maksud atau makna ini, iaitu dikata di sini syarahnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid qala a'udzubillahil azim. Ini syarah daripada yang tadi, balik pada a'udzubillahil azim tadi. Syarahnya ialah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid, bila masuk dalam masjid, Rasulullah menyebut a'udzubillahil azim. Kemudian apa maksudnya a'udzubillahil azim? A'tasimu wal taji'u wahtami billahil azim az-zat wa sya'na was sifat. Jadi artinya dia mohon, artinya i'tasim, terpelihara, terlindung ya daripada segalanya itu dengan Allah yang Maha Agung. Jadi Allah jadi sebagai pelindung kita. Wa biwajhihil karim, wa ma'na al-karim al-jawadul mu'ti alladzi la yanfazu ata'uhu wa huwal karimul mutlaq. Jadi Allah itu paling mulia, yang maha mulia, yang maha karim. Dan sifat Allah itu ada juga pada makhluknya manusia ini, karim, iaitu pemurah. Kita mana yang pemurah itu kita panggil karim. Ya, orang yang karim. Lawannya bakhil. Orang lawannya bakhil dan kedekut, ya, dan tak berapa suka nak berderma, tak suka nak bersedekah, itu bakhil. Dia takut nak bersedekah, bimbang harta dia kurang. Tapi orang yang karim, dia mudah untuk membelanja. Lepas itu dia katakan harta ini jangan letak di hati. Harta ini kena letak di tangan. Bila letak di tangan, mudah. Tangan ini mudah pegang, mudah lepas. Bila letak di hati, payah nak lepas harta itu. Ya, nah, jadi bagi orang yang pemurah ni, dia tak susah untuk berderma, bersedekah. Yang apatah lagi yang wajib. Yang sunat-sunat pun mudah dia nak bersedekah. Tapi bagi Allah SWT, Maha Karim. Allah sentiasa memberi, ya, tanpa kita minta pun dia bagi. Yang kita minta tu insya-Allah, ya, kalau diperkenankan Allah beri juga. Tapi yang kita tak minta pun Allah beri. Lepas tu kita sentiasa menyebut bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, dan seterusnya. Ya. Baik. Kemudian seterusnya lagi, yaitu wahwal karimul mutlaq wal karimul jami'ul anwa' al khair wasyaraf wal fadail, wajibu isbatul wajh
sifatun lillahi ta'ala min ghairi tahrif wala ta'til wa min ghairi takyif wala tamsil. Ya. Jadi sifat Allah itu memang karim lah. Wa sultanil qadim ay hujjatul qadimah wa burhanul qadim atau qahrul qadim. Ya, jadi Allah itu sentiasa ya memberi berkuasa ya, maha kuasa yang tidak ada terdahulu daripada kuasa Allah. Dan seterusnya dikatakan lagi minasyaitonir rajim ay minasyaitonil matrud min babillahi wal marjum bisyuhubis sama. Jadi akan terlindunglah daripada syaitan yang direjam oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala aqat yakni na'am. Ya, ay yaqulu ahadun ruwatus syaikhah alladhi tarwi hadzal miqdar atau aktsar min zalik. Jadi itulah carahan berkaitan dengan doa atau berzikir tadi yang menerangkan tentang keagungan Allah, kemuliaan Allah daripada syaitan yang direjam. Baik, kita pergi seterusnya. Iaitu dalam satu riwayat yang lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah SAW ketika nak masuk ke dalam masjid mengucapkan Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad. Ini satu lagi yang Nabi SAW sendiri berselawat. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, ista'in. Ya baik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Idza dakhala ahadukum falyusallim. Baik. Auzubillahi azim wa bihajjil karim. Bismillah wassalamu rasulullah. Allahumma ghfir li dzunubi. Baik. Allahumma salli ala baik. Ini Anas bin Malik. Kana Rasulullah sallam idza dakhala al-masjid qala bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Wa idza kharaja qala bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi di sini Nabi menyebut bahawa baginda sendiri berselawat ke atas dirinya. Kan? Iaitu wa ba'da zikr ma istata'na mimma sahahu al-ulama mimma riyatil qala Nabi SAW naqafa ma'a qalilan wa nazkaru kalam al-ulama indaha. Baik. Maksudnya di sini kata yaqulu Dr. Abdul Razzaq Al-Ubad hafizahullah qawluhu idza dakhala al-masjid ay hal dukhulahu al-masjid. Jadi hal keadaan kita nak melangkah masuk ke dalam masjid, dikatakan iza dakhala al-masjid, nak masuk masjid. Baik. Ai dukhulahul masjid. Wa qalu iza kharaja ai hal khurujuhu minhu, apabila seorang itu nak keluar daripada masjid. Qauluhu bismillahi inda dukhul wa inda al-khuruj. Apabila nak melangkah masuk inda dukhul wa inda al-khuruj, nak masuk pun bismillah, nak keluar pun bismillah. Baik. Al-ba' lil isti'anah wa kullu fa'il yaqnu fi'al. Baik. Seterusnya ni syarahan dia lah. Subhanahu taufiquh, iaitu bismillahi adkhul ay taliban aunahu subhanahu wa taufiqahu. Artinya taliban aunahu. Artinya kita nak minta tolong Allah. Aunahu, taliban aunahu. Lepas tu kita baca dalam Fatihah pun ihdinas sirat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu aun tu, nasta'in tu ma'una, ta'awun. Jadi sini pun apabila kita nak masuk masjid, kita minta aunahu subhanah, minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala, wa taufiqih, dan juga taufik dan petunjuk Allah. Dan wa hakadha sya'nu fil khuruj, begitu juga keadaannya bila nak keluar. Masuk pun sama, nak keluar pun sama. Wa hakadha fil khuruj. Wa qalu wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Fi fadlus salatu wassalam ala Rasulillah. Iaitu naklah seelok-eloknya sebenarnya as-salah, itu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Inda dukhul masjid wa inda al-khuruj minhu wa huwa min muwatin allati yustahabbu as-salatu fiha wassalamu ala Rasulillah. Jadi berselawatlah kamu dan kepada Nabi, ke atas Nabi, dan mengucap salam kepada Nabi. Itu selawatlah yang kita sallallahu alaihi wasallam ya. Di sini pun Allahumma salli ala Muhammad. Baik, dengan nama Allah, ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad, dan ketika keluar baginda mengucapkan Bismillahi
Allahumma salli ala Muhammad, dengan nama Allah, ya Allah limpahkanlah selawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini paling mudah lah ni. Jadi ini paling mudah untuk kita sebut dan dah lazim di mulut kita. Sedar tak sedar, bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Pendek je. Tapi balasan ataupun kesan ataupun fadilat ya, besar sangat. Fadilatnya besar kerana selawat ke atas Nabi itu Allah sendiri berselawat, malaikat berselawat. Maka ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Dan ini sentiasa setiap hari Jumaat khatib sentiasa bersebut ya pada khutbah yang kedua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi para jemaah kena sahutlah. Jangan berkuat sangat, perlahan sajalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyaklah selawat, banyak jenis. Macam-macam jenis selawat ada, sebut saja. Tapi yang mudahnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi, begitulah seterusnya kita dengan Nabi SAW ini sentiasa tak lepas. Ya. Kita sentiasa sebut-sebut kerana syafaat Nabi besok yang kita harapkan. Baik, jadi dengan itu kita selesai dua perkara ini. Kita pergi seterusnya. Kami juga meriwayatkan bacaan selawat Nabi SAW ketika masuk dan keluar masjid daripada Ibnu Umar. Banyaklah riwayat tentang berselawat ke atas Nabi apabila nak masuk dan juga keluar masjid. Yang 88, kami telah meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni daripada Abdullah bin Hasan, daripada ibunya, daripada neneknya, dia berkata, Rasulullah SAW ketika nak masuk masjid membaca hamdalah dan basmalah. Sini disebut hamdalah ni iaitu alhamdulillah. Ringkasnya, short formnya ataupun akronimnya. Ya, hamdalah itu ialah alhamdulillah. Kalau basmalah itu bismillah. Ya. Jadi kemudian mengucapkan Allahumma ighfirli waftahli abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja qala mithla dhalik wa qala Allahumma iftahli abwaaba fadlik. Baik, kalau masuk ya Allah ampunilah aku, Allahumma ighfirli waftahli. Pertama baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfirli waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah ampunilah aku. Ampunilah aku. Ya. Waftahli abwaaba rahmatik, dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Pintu masjid tu banyak. Depan ada, kiri ada, kanan pun ada. Jadi banyak pintu masjid. Tapi pintu-pintu rahmat itu lagi banyak. Ya. Maka pintu masjid itu memang fizikalnya dari segi jasmaninya. Kita nampak pintu masjid. Tapi pintu rahmat itu kena juga minta. Jadi kena minta. Kalau pintu itu tertutup. Pintu itu boleh ditutup kalau kita tak minta rahmat Allah. Lepas itu kita kena baca, pertama minta ampun dulu. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Minta ampun dulu. Sebab kita nak minta pada Allah tu kena bersihkan diri kita dulu. Ini saya tengoklah macam semasa kita belajar merawat ya. Kita ada merawat. Rawatan Islam. Jadi Tuan Guru kita sebut kalau nak merawat orang, istighfar dulu. Istighfar dulu. Kemudian baru merawat. Jangan bila datang pesakit depan kita, terus kita membaca kombinasi-kombinasi tanpa memohon diri kita ni dulu sebagai persiapan. Persiapan kita nak merawat orang, kita kena bersih dulu. Kena redha dulu. Kena terbuka dulu. Kena diredai oleh Allah dulu. Astaghfirullahalazim. Soalnya istighfarlah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah maghfirli zunubi. Jadi dan barulah kita mulakan kombinasi-kombinasi nak merawat tu. Kan, ya? Jadi tu tata cara, protokol dia, prosedur nak merawat itu, diri kita dulu kena selesa atau kena prepare, bersedia dulu diri kita, diterima oleh Allah, diridai oleh Allah, dan nak mohon pada Allah merawat si sakit ni, barulah mujarab. Kan? Jadi kita kena
sedia dulu, bersih dulu, istighfar diri kita dulu, minta ampun diri kita dulu. Then nak merawat orang, rawatlah. Kan? Orang sakit kepala ke, sakit. Bentuk-bentuk rawatan yang kita boleh rawatlah. Yang boleh kita rawat secara doa, secara zikir, secara membaca potongan-potongan ayat Al-Quran. Lepas itu dia katakan dalam Al-Quran itu wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu, kami telah turunkan, kami menurunkan Al-Quran itu ma huwa syifaa'un. Kami menurunkan ma nunazzilu minal Quran, kami turunkan daripada Al-Quran itu ma huwa syifaa'un, sesuatu yang menjadi syifa', menjadi penawar, wa rahmatun, dan rahmat lil mu'minin, orang beriman. Kan? Sebab itu Al-Quran ni kalau dibaca, kita akan berjumpa dengan ayat-ayat yang mujarab dengan penyakit. Lepas tu baca selalu. Ya, sampai khatam, baca lagi. Karena dalam Al-Quran itu banyak macam-macam bentuk. Segala jenis perkara, seluruh perkara kehidupan manusia ini, yang tidak ada satu pun yang tertinggal daripada Al-Quran itu. Termasuklah bab nak merawat, nak mengubat, nak penawar dan sebagainya. Baik. Sebab itu balik pada kisah ini, Allah maghfirli, artinya minta ampun pada Allah dahulu, kemudian baru mohon waftahli, dan bukalah pintu abwab, waftahli abwaba rahmatik. Ampun diri aku dulu, ampunilah aku dulu ya Allah. Ampunilah aku ya Allah. Kemudian minta lah. Bila Allah dah ampun, selepas itu minta. Itu apa-apa pun, buat baik dulu, kemudian baru minta. Kalau kita dengan dalam konteks anak-anak kita kan, ketika kita dulu pun masa kecil pun macam tu juga. Sekolah dulu baik dengan ayah. Nak minta sesuatu tu kecek-kecek lah. Bahasa kita kecek. Kita baik-baik dengan ayah. Ayah faham tu, mesti nak minta sesuatu ni. Maksudnya gitu kan. Basuh kereta ayah ke, cuci laman ke, cuci sapu sampah ke. Kalau perempuan basuh pinggan mangkuk di rumah, lepas tu kata, minta, mak, minta duit sikit. Jadi dah buat baik dengan mak, kemudian minta duit dengan mak. Nak beli buku ke, nak apa-apa. Itu analogi lah, atau kelaziman lah. Kita sama makhluk. Anak dengan ibu, anak dengan bapa. Cara-cara nak minta tu buat baik-baik dulu. Tapi kalau tak buat baik, tak tolong apa nak minta, susahlah sikit. Mungkin minta banyak, bagi sikit. Tapi kalau buat baik, minta sikit, ayah boleh bagi banyak. Ayah minta RM10, cukup ke? Sebab dah nak baik, cukup kan RM10, dah ambil RM50. Itu sampai macam tu. Kita dengan anak kan, kalau kita lah orang ada kan. Anak minta RM10 je, bagi 20 ke. Lebih bagi. Kan? Kita dengan Allah SWT apatah lagi. Kalau kita nak mohon pada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku minta engkaulah tempat kami beribadah, menyembah, wa iyyaka, dan kepada engkaulah kami minta pertolongan. Ibadah dulu, kemudian minta tolong. Baik, balik pada ini, Allah maghfirli waftahli abwaaba rahmatik. Masuk minta rahmat, keluar, wa idza kharaja qala misla dzalik. Katalah macam tu juga, Allah maghfirli. Kemudian lain pula, Allah maftahli abwaaba fadlik. Kalau masuk minta rahmat, tapi kalau keluar minta kelebihan. Baik, kita tengok sini. Baik. Masuk sini. Ya, baik. An Abi Humaid an Abi Usaid qala Rasulullah sallallahu idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi ada juga riwayat dia sebut macam ni, Allahumma inni as'aluka. Itu satu riwayat yang lain, tapi dalam teks kita ini Allahumma iftah li abwaaba fadlik. Baik. Dalam riwayat yang lain, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku mohon, minta. As'aluka tu minta pada engkau. Min fadlik, iaitu kelebihan-kelebihan. Ataupun rahmat-rahmatmu. Ataupun segala-segala rezekimu. Fadlik. Baik. Jadi, begitulah maknanya. Apabila kita nak masuk, kita minta rahmat. Buka pintu rahmat. Biar banyak buka pintu. Rahmat ini ada pintunya. Iaitu dengan cara meminta. Kalau tak minta, pintu rahmat pun tertutup. Begitu juga bila keluar masjid, nak masuk, nak minta rahmat Allah, itu keredaan Allah,
pengampunan Allah dan sebagainya. Bila keluar kita nak cari rezeki, minta Allah buka rezeki. Ya, minta buka kemudahan-kemudahan pada kita untuk mendapat apa-apa keperluan kita. Apa-apa yang Allah ciptakan itu, kebaikan-kebaikan yang Allah beri pada kita itu, minta buka pintu-pintu kebaikan itu. Itu min fadlik, abwab, pintu, banyak-banyak pintu. Ya, fadlik iaitu kelebihan-kelebihan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam riwayat yang lain, wa qala Rasulullah SAW, idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma la yaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik fa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Riwayat yang lain pula. Waktu juga riwayat yang lain, baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Baik. An Fatimah radhiyallahu anha binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid. Ya, ini daripada Fatimah, anak Rasulullah SAW, putri baginda. Dan dia tahulah, ya, Rasulullah pintu masjid dengan rumah Nabi itu dekat. Dia mendengarlah apa yang Rasulullah sebut, iaitu idza dakhala al-masjid yaqul bismillahi wassalamu ala Rasulillah. Lain pula, bismillahi wassalamu ala Rasulillah. Bismillahi wassalamu ala Rasulillah. Kemudian sambung lagi, Allahumma ighfirli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Itu bila dia masuk. Wa idza kharaja qala bismillahi wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfirli zunubi waftahli abwaaba fadlik. Banyak riwayat lah. Jadi lain hari, lain yang Rasulullah sebut. Jadi sebab itu hadis-hadis ini apabila didengar oleh sahabat, satu hari lain riwayatnya. Yang ini didengar pula oleh putri baginda Fatimah radhiyallahu anha yang macam ni pula yang Rasulullah sebut. Jadi lain hari lain yang Rasulullah sebut, tapi ala kulli hal apa maksud asasnya, asal maksudnya sama saja. Iaitu pertama minta ampun, yang kedua minta buka pintu rahmat nak masuk, yang kedua ketiga bila nak keluar minta pintu buka pintu-pintu fadilat. Min fadlik, segala nikmat yang Allah ada tu, yang Allah beri pada yang Allah cipta itu, kita mohonlah pintu-pintu nikmat itu ataupun kelebihan-kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ya. Yang lain pula, wa an Abi Hurairah, tadi Fatimah, kepada Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallam qala idza dakhala ahadukumul masjid, riwayat daripada Abu Hurairah, bila seseorang itu nak masuk masjid falyusallim ala nabi, maka dia hendaklah memberi berselawat ke atas Nabi, ya, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja falyusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yaqul Allahumma aqsimni minasyaitonir rajim. Lain pula. Yang ni yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tambahannya ialah wal yaqul Allahumma aqsimni. Ya Allah, peliharalah aku, ya, minasyaitonir rajim. Tadi minta pintu fadilat, minta pintu rezeki, minta pintu kelebihan-kelebihan yang ciptaan Allah kepada kita. Tapi riwayat yang lain, Nabi ada juga hari-hari yang Nabi sebut, Allahumma aqsimni, peliharalah aku, selamatkanlah aku daripada syaitan yang direjam. Jadi maknanya, bila keluar saja langkah kaki keluar daripada masjid, syaitan tu berkeliaran. Nanti kita tengok lagi bagaimana berkeliarannya syaitan ini dalam hadis yang berikutnya, iaitu 89. Kami meriwayatkan juga dalam kitab Ibn Sunni daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Idza ahadakum idza arada an yakhruja minal masjid tada'at junudu iblis wa ajlabat wajtama'at kama najtami'un nahlu ala ya'su biha. Fa idza qama ahadukum ala babil masjid falyaqul Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudih fa innahu idza qalaha lam yadurruhu." Ini nak cerita, bila keluar daripada masjid, sesungguhnya salah seorang daripada kamu apabila hendak keluar dari masjid, bala tentera iblis datang dan berkumpul mengelilingimu seperti rombongan lebah mengelilingi ratunya. Lebah ni bis, dia ada ratu dia. Jadi pekerja-pekerja boroh-boroh lebah ni semua berkerumun pada ratu lebah itu tadi. Kan?
Itu nature lebah lah dengan ratunya. Kemudian di analogi lebah dengan ratunya ini juga berlaku pada manusia dan dengan iblis. Apabila manusia nak keluar daripada masjid, itu dikatakan apabila nak keluar dari masjid, bala tentera iblis datang berkerumun, berkumpul mengelilingi kita tu seperti mana lebah berkumpul pada ratu dia. Berapa banyak iblis kelilingi kita. Langkah saya keluar masjid, tengoklah. Kita saja yang tak nampak. Oleh itu, kata Abu Hurairah dalam riwayat ini, Nabi sendiri bersabda, seperti mana dia katakan sini, apabila kita keluar daripada masjid, maknanya iblis itu akan berkerumun dengan kita, keliling kita ini, seperti mana lebah-lebah berkerumun pada ratunya. Baik. Kalau kita lihat sini, ya Allah. Jadi apa yang cara kita untuk menyelamatkan diri kita, nak menepis sebagai perisai lebah-lebah atau syaitan-syaitan dan tentera-tenteranya ini mengelilingi kita, iaitu apabila salah seorang daripada kamu berdiri di pintu masjid dan nak keluar, naklah mengucap Allahumma inni a'udzubika min iblisa wa junudih. Ya Allah, peliharalah aku daripada apa? Daripada iblis. Ya, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada iblis dan bala tentera. Iblis ni ada tentera dia. Bukan Yahudi ada tentera dia. Iblis pun jenuh juga tentera dia. Dia ni merosakkan kita, iman kita. Membuatkan kita terpesong daripada ingat dan taat kepada Allah. Itu iblis. Tapi yang ada sekarang ni, iblis juga tu. Ya? Dia memang musnah terus manusia. Jadi oleh itu, kenalah kita baca untuk menjaga diri kita daripada gangguan ni. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudi. Pendek saja. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudi. Tuan-tuan boleh sebut kan? Mudah aja. Allahumma, ya, Allahumma inni a'udzubika. Pendek. Allahumma inni a'udzubika min iblisa wa junudi. Ya Allah, aku mohon padamu daripada iblis dan bala tenteranya. Keluar dari masjid, baca doa tu. InsyaAllah. Nabi kata di sini, fa innahu idza qalaha lam yadurruhu. Iaitu jika dia mengucapkannya, maka iblis tidak akan berani mengganggunya lagi. Iblis tak berani ganggu dia. Artinya itu satu senjata yang sangat kuat, powerful. Kita saja tak sedar. Sebab itu sekarang ni cerita semasa anak-anak di Palestin tu, dia kata kalau orang nak tolong, kalau nak datang tak payah datang. Buat kita tak tahu macam mana nak jaga, nak selamat, nak perang, kita pun tak tahu. Dia kata tak payahlah. Ada satu kisah dalam TikTok itu, satu suami yang anak dan isterinya ada di sana. Rupanya bapa dia tu kawan saya, Profesor Kamaruzaman Yusof, orang Terengganu. Anak dia kahwin dan isterinya ada di Palestin, ditinggal di sana. Dia balik sini ada tujuan lain. Kemudian dia sekarang ni dia tak tahu apa jadi pada isteri dia. Dia hubungi isteri dia satu mereka awal, isteri dia jawab selamat. Kemudian tempat dia duduk pun dah kena bom, dia lari lagi pergi tempat lain pula. Mau saudara dia selamat lagi. Lepas tu akhir-akhir ni sebelum berlaku yang langkah berikutnya, dia tanya isteri dia. Dia kata, nak tak aku balik ke sana? Suami yang ada di Malaysia ni. Nak balik tengok anak dan isteri di Palestin. Isteri dia kata apa? Kalau kau nak balik, kau boleh tahan roket-roket itu dengan tangan kau, baliklah kata dia. Itu dia punya jawapan. Kalau kau boleh tahan roket-roket yang akan gugur tu dengan tangan kau, silalah balik. Tapi kalau tak boleh, tak payah balik. Maksudnya, roket turun, memusnahkan, ngebom dan sebagainya itu, yang tak ada siapa nak menahan lagi. Artinya musnah mati. Lepas tu akhirnya, sekarang dia mesej, senyap. Tak ada jawapan. Wallahualam. Tapi hati dia kata, isteri dan anak dia masih hidup. Tapi kalau dah tak menjawab, mesej tak jawab. Nak jawab apa? Internet pun dah tak ada, elektrik tak ada, apa nak jawab? Allahu Akbar. Jadi itulah ya, apa yang nak disebutkan tadi, bahawa protection, ya, pertahanan kita ini dalam konteks kita dengan iblis secara spiritualnya, rohaninya, rohnya kita ini, kita boleh protect dengan ini yang senjata ataupun perisai-perisai yang sangat kuat, iaitu dengan Allahumma inni a'udzubika
Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudi. Ya. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudi. Kalau inilah boleh disebut, kata Nabi, maka iblis tidak akan berani mengganggunya lagi. Ya. Jadi itulah maksudnya. Jadi di bawah tu kita al-ya'subu, maksudnya ratu lebah. Jadi nak cerita hurai tadi, ala ya'subiha. Allah, itulah saja yang dapat kita bincang pada malam ini. Banyak perkara yang boleh kita amalkan untuk kebahagiaan kita, keselamatan kita. Ya? Masuk surau pun boleh. Masjid, surau, musalla boleh. Sebab tu ada orang kata di masjid tu ada tahiyatul masjid. Kalau musalla surau ni ada tak? Jadi artinya ada khilaf katakan boleh juga kita tempat di mana kita mendirikan salat. Tempat diri salat. Tapi afdalnya di masjid itulah tahiyatul masjid. Tapi kalau dalam konteks doa tadi nak langkah masuk, ini memang tempat kita salat dan kita istihad di tempat kita bersembahyang, beribadah kepada Allah dan kita sujud. Jadi mengapa tidak? Sebab tu kalau kita tak ada tahiyatul masjid, kita salat juga rakaat sunat mutlak untuk menghormati tempat di mana kita salat. Ya, untuk menghormati salat kita. Kita salat mutlak 2 rakaat. Kan? Baik. Jadi oleh itu sekianlah saja untuk kita bincang pada malam ini. Akan datang kita bincang tentang zikir di dalam masjid. Ada masuk masjid, ada pula zikir-zikir yang boleh kita tengok apa yang patut kita buat ketika berada dalam masjid. Selain daripada kita berbual-bual kosong, sebenarnya dalam masjid ataupun tempat-tempat ibadat, musalla dan sebagainya, ada zikir-zikir yang boleh kita amalkan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Sekianlah saja. Moga-moga diberkati dan dirahmati Allah SWT dalam pertemuan yang ringkas ini daripada beberapa ayat dan riwayat-riwayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekianlah saja. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربونا صغارا اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعاملا صالحا اللهم انصر إخواننا في فلسطين واحفظ أمتها والمسلمين في تلك الأرض المباركة اللهم اهزم كل باطل وانصر الحق كله اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب وأهزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم